Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disenaraikan di tempat ke-15 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia dalam The World 500 Most Influential Muslim edisi 2025 yang diterbitkan Royal Islamic Strategic Study Centre RISSC. Selain itu, penerbitan edisi terbaru buku berkenaan turut menyenaraikan beliau di tempat ke-9 bagi kategori pemimpin dan ahli politik. Bagi edisi 2024, Anwar menduduki tangga ke-17. RISSC adalah sebuah pusat kajian bebas yang bernaung bersama Institut Pemikiran Islam Diraja Al-Bait beribu pejabat di Amman, Jordan. Menurut The World's 500 Most Influential Muslim, Anwar mencipta kemuncak perjalanan politik menjangkau 3 dekad apabila beliau menyandang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada November 2022. Katanya kelantangan Anwar terserlah dalam isu Gaza apabila tampil memperjuangkan hak rakyat Palestin dengan menentang kependudukan haram Israel. Malah penerbitan berkenaan turut menekankan mengenai kejadian syarikat gergasi teknologi Meta yang menurunkan hantaran Anwar terhadap pemimpin Palestin yang dibunuh, Ismail Haniyeh. Pertemuan beliau dengan pegawai Hamas termasuk pemimpin Hamas yang dibunuh Ismail Haniyeh mendapat kritikan dari Amerika Syarikat. Catatan media sosialnya yang menyampaikan ucapan takziah selepas pembunuhan Ismail Haniyeh diturunkan, mendorongnya untuk menyelar Meta. Biar ini menjadi mesej yang jelas dan tidak berbelah bahagi kepada Meta, hentikan sikap pengecut ini dan berhenti bertindak sebagai instrumen Zionis Israel yang menindas, kata PMX. The World's 500 Most Influential Muslim bagi edisi terbaru itu menyenaraikan Raja Jordan Raja Abdullah di tempat pertama, diikuti ulama dan pengarah Dar Al-Mustafai Tarim Yaman, Sheikh Al-Habib Umar bin Hafiz. Dalam perkembangan yang lain, Malaysia berada di titik penentu yang kritikal, sama ada maju hadapan menuju ke arah keterjaminan dan kemakmuran pada masa depan atau ketinggalan di belakang terdedah kepada proses kebinasaan, kata Perdana Menteri. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, langkah terbaik adalah pembangunan yang berpandangan ke hadapan dan berorientasikan penyelesaian, menumpu kepada kesejahteraan rakyat dengan menangani ketidaksamaan, di samping memupuk minda saling bertanggungjawab dan berinovasi. Sebagai Perdana Menteri yang menjanjikan pembaharuan struktur yang tidak boleh terlalu berbangga dengan pertumbuhan memberangsangkan ekonomi suku tahunan atau lonjakan nilai tukaran ringgit tahun ini. Saya sedar sebahagian besar rakyat masih mengalami kekangan keuangan yang secara perlahan-lahan menjejaskan kualiti hidup mereka, kata beliau menerusi profil LinkedIn rasminya. Anwar berkata ekonomi sesebuah negara adalah kompleks dan pembaharuan akan mempengaruhi banyak perkara, termasuk kepentingan yang diselubungi dengan beberapa isu yang boleh diselesaikan melalui dasar, namun yang lain memerlukan hujah dan dorongan moral untuk ditangani. Saya tahu ramai yang tidak sabar-sabar untuk melihat perubahan kepada ekonomi, namun saya mengingatkan diri saya bahawa pembaharuan yang berkekalan memerlukan pelaksanaan secara berhemat dan beransur-ansur. Langkah-langkah yang diambil secara terburu-buru boleh menyebabkan kejutan ekonomi yang tidak diingini dan penolakan oleh rakyat, kata beliau. Sehubungan itu, kata PMX, beliau mengambil kesempatan semasa ucapan peresmian Forum Megatrends Khazanah 2024 untuk membentangkan hujah dan fakta bagi penjelasan. Dalam dewan yang dipenuhi dengan ahli ekonomi, pemimpin korporat dan pegawai kerajaan, saya berkongsi perspektif saya tentang bagaimana sistem ekonomi semasa yang mengagungkan kapitalisme memastikan orang kaya terus berkuasa dan menguasai ekonomi, manakala orang miskin dibiarkan terpinggir. Berdekad lalu, saya menerbitkan sebuah buku, The Asian Renaissance, yang mana saya berhujah walaupun produktiviti adalah kunci kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan, dana awam perlu ditumpukan untuk membina modal insan, terutamanya melalui pendidikan dan penjagaan kesihatan, membasmi kemiskinan dan mewujudkan kehidupan berperikmanusiaan serta memastikan keadaan tempat bekerja yang baik perlu sentiasa menjadi keutamaan, tegas beliau lagi.